Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang bahagia Cik Zalina binti Muhammad Esa, pensyarah kami. Pada malam ni kita akan membentangkan tentang perbandingan sistem perubatan antara negara Mali dan juga Turki. Dan sebelum tu saya nak memperkenalkan ahli kumpulan kami, saya sendiri Zulkifli bin Rais. Yang kedua Rafi bin Tomino, yang ketiga Suhaizan bin Noh, yang keempat Muhammad Rafiq bin Husin, dan yang kelima Dinesh anak lelaki Murti. Dari segi pengenalan, pentadbiran awam merupakan badan yang akan melaksanakan pentadbiran di sebuah negara melalui dasar-dasar dan peraturan yang diwujudkan oleh kerajaan dalam sebuah negara untuk mencapai matlamat pentadbiran. Segala aktiviti dan juga sumber yang digunakan adalah diuruskan melalui dua bentuk pengurusan, iaitu pengurusan awam dan juga pengurusan swasta. Pentadbiran awam adalah satu proses menyatukan sumber-sumber dan menggunakannya melalui proses-proses perundangan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengawalan dan belanjawan di dalam sebuah negara bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi, politik dan sosial. Berhubung dengan latar belakang, yang pertama Mali. Mali adalah sebuah negara membangun dengan ekonomi dikuasai oleh pertanian dan juga perdagangan. Sebahagian besar, hampir 80% tenaga kerja terlibat dalam sektor pertanian. Ekonomi Mali masih terdedah kepada turun naik harga dalam dua sektor utamanya, iaitu emas dan juga kapas. Sebahagian besar aktiviti ekonomi tertempu di Niger, kerana lebih daripada 60% kawasan tanah negara itu adalah padang pasir atau separa gunung. Kita beralih kepada Turki. Turki adalah sebuah negara yang terletak bersempadanan antara benua Asia dan juga benua Eropah. Lokasinya yang strategik di persimpangan dua benua. Budaya Turki adalah gabungan unik budaya timur dan barat yang sering dilihat sebagai jambatan antara dua peradaban. Mulai tahun 1980-an, sejumlah kota di bahagian Asia di Turki yang dikenali sebagai Harimau Anatolia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi, terutamanya di sektor swasta. Ekonomi telah dilanda inflasi yang tinggi dan juga defisit fiskal yang tinggi. Sektor-sektor utama ekonomi Turki yang lain ialah perbankan, pembinaan, pembuatan kelengkapan rumah, elektronik, tekstil, penapisan petroleum, keluaran petrokimia, makanan, perlombangan, besi dan keluli, industri mesin dan juga industri automotif. Saya serahkan kepada rakan yang lain. Terima kasih. Terima kasih di atas sahabat saya pembentangan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sultan bin Haji Noh 257744 akan membentangkan berkaitan tentang hubungan luar antarabangsa. Pertama, kita lihat pada Mali. Mali adalah sebuah anggota Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan sebagian besar agensi khasnya serta bilangan organisasi serantau di Afrika. Meja keahlian merangkumi Bank Pembangunan Afrika, Kesatuan Afrika, Kesatuan Eropah, anggota bersekutu, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Tabung Kewangan Antarabangsa, Kesatuan Telekomunikasi, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali, Organisasi Persidingan Islam OIC, Kesatuan Sejagat dan Bank Dunia. Bali juga merupakan peserta aktif dalam Komuniti Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat dan Kesatuan Ekonomi dan Kewangan Afrika Barat, serta Komuniti Negara-Negara Sahara Suruhanjaya Sungai, Jawatankuasa Tetap Antara Negeri untuk pengawalan kekeringan di Sahara dan Senegal, pembangunan lembah sungai. Mali juga telah menandatangani pelbagai konvensyen dan perjanjian antara negara-negara yang merangkumi senjata biologi dan kimia, geosida, hak asasi manusia dan harta intelek, serta Komisen Geneva dan perjanjian mengenai non-pembayaran senjata nuklear. Untuk makluman, Mali adalah sebuah negara yang baru saja merdeka pada tahun 1960 daripada penjajahan Perancis, iaitu 3 tahun selepas negara kita merdeka. Hubungan antarabangsa juga kita lihat pada Turki. Siapa yang tidak kenal Turki, sebuah negara yang membangun, negara yang pesat membangun, negara yang penuh dengan sejarah perjuangan. Turki adalah sebuah negara pengasas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, OECD, OIC, OSCE, ECO, BSEC
dan G20 ekonomi utama. Pada 17 Oktober 2008, Turki dipilih untuk menjadi seorang ahli bukan tetap di Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, merupakan salah satu negara di Kesatuan Eropah (EU). Satu lagi aspek penting dalam hubungan luar Turki ialah hubungannya dengan Amerika Syarikat. Atas dasar ancaman bersama dari Kesatuan Soviet, Turki telah menyertai NATO pada tahun 1952 untuk mengeratkan hubungan dua hala dengan Washington sepanjang Perang Dingin. Dalam suasana pasca Perang Dingin, kepentingan geostrategik Turki beralih ke arah kehampirannya dengan Timur Tengah dan juga Balkan. Sebagai balasan, Turki telah mendapat faedah daripada sokongan politik, ekonomi dan diplomasi Amerika Syarikat, termasuk isu-isu utama seperti bidaan Turki untuk menyertai EU. Dan pada kali ini, Turki telah berjaya untuk menyertai Kesatuan Eropah (EU). Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rafi bin Tumino, nombor matris 257679. Terima kasih pada sahabat kita sebentar tadi yang membentangkan. So, saya sambung mengenai sektor dasar khusus yang kami pilih. Sektor dasar khusus yang kami pilih adalah mengenai topik kesihatan. Dasar penjagaan kesihatan Turki ni, untuk pengetahuan semua, Kementerian Kesihatan Turki ditubuhkan pada tahun 1920 dan asas-asas sistem kesihatan di Turki ni dibina pada tahun 1923 sehingga 1946. Pada tahun 1946, Pertubuhan Insurans Sosial dicipta untuk menyediakan insurans kepada semua sektor swasta dan pekerja awam. Pada tahun 1950, pencen pemerintah RF yang disebut Emekli Sandigi dibentuk untuk memberi perkhidmatan kepada pegawai-pegawai kerajaan, anggota tentera dengan pencen kecacatan, pentadbiran tempatan ahli majlis, pelajar sekolah dan ahli parlimen. Mengenai program transformasi kesihatan pula, pihak Turki memperkukuhkan perkhidmatan dengan meningkatkan lagi tahap perkhidmatan penjagaan kesihatan secara premier, meningkatkan autonomi pentadbiran dan kewangan, mempercepatkan akreditasi untuk perkhidmatan kesihatan yang berkelayakan dan berkesan, menyokong sistem kesihatan oleh pendidikan dan sains, tingkatkan dasar penjagaan rumah, mengeneralisasikan sistem telemedicine dan telehealth untuk menyediakan perkhidmatan jarak jauh dalam bidang pemeriksaan, meningkatkan kualiti dan menambah bilangan unit rawat terapi ICU di sana. Mereka juga berjaya menurunkan kadar kematian ibu dan anak ketika bersalin. Mengenai pembiayaan sistem penjagaan kesihatan ni, mereka melalui 3 sumber utama. Pertama, perbelanjaan kerajaan yang dibiayai melalui sistem cukai. Yang kedua adalah sumbangan warga kerja. Yang ketiga adalah pembiayaan wang saku oleh pihak syarikat atau peribadi. Warga negara asing wajib membayar perkhidmatan kesihatan sehingga mereka tinggal dan bekerja secara berterusan di Turki selama 2 tahun berturut-turut. Majikan mesti mendaftarkan pekerjanya dengan insurans kesihatan dan kemudiannya akan dipotong gaji mereka. And then anggota keluarga yang dilindungi akan dicarum oleh ahli keluarga yang bekerja. Para penganggur, pesara usia tua, mereka yang berpenyakit berpanjangan, ibu bersalin tak perlu membayar kos perkhidmatan kesihatan mereka. Orang yang bekerja sendiri wajib membayar dana insurans kesihatan. Mengenai hospital, di Turki terdapat 3 jenis hospital. Pertama, hospital kerajaan. Kedua, hospital swasta. Ketiga adalah hospital universiti. Hospital universiti ni, mereka ada standard penjagaan yang tinggi. And then, rakyat Turki ni lebih gemar pergi pada hospital swasta sebab di sana tahap perkhidmatan diorang, kepakaran diorang ni standard barat. Tapi harga berpatutan dekat sini. Itu pada tahun 2018 dianggarkan sejumlah sekurang-kurangnya 178,000 warga negara daripada Turki ni datang ke Turki sebagai pelancong perubatan. Sebab di sana kepakaran yang tinggi, kosnya yang rendah. Sangat berpatutan. Berikut mengenai farmasi. Farmasi ni hanya doktor am dan doktor pakar saja yang boleh mengeluarkan preskripsi ubat dan menetapkan ubat yang berdaftar dan boleh diambil di farmasi hospital.
And then unit atau wad kecemasan ni ditubuhkan untuk semua warga negara Turki, tak kira lah mereka ni ada insurans atau tidak. Jabatan kecemasan pula ada ditubuhkan sepanjang tahun tanpa henti, open dengan menggunakan nombor talian 112. And then menjelang tahun 2008 semua ambulan yang digunakan nombor 112 ni untuk perkhidmatan kesihatan kecemasan diakreditasikan standard Eropah. Untuk bidang penjagaan gigi dan pakar mata, okey, dekat sini penjagaan gigi di Turki ni mempunyai standard yang sangat tinggi. Standard yang tinggi. Doktor gigi ni dia ada kemudahan yang memenuhi standard barat, dan mereka sangat peribadi tanpa harga yang tetap untuk rawatan. Turki juga mempunyai reputasi untuk pakar pembedahan laser. Sehingga mereka menghantar pakar mereka untuk melatih pakar oftalmologi di negara-negara lain. Sekian, terima kasih. Saya serahkan persembahan berikutnya kepada sahabat saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya. Okay, seterusnya giliran saya untuk menerangkan tentang negara Mali. Okay, senario. Mali merupakan sebuah negara yang miskin dan peralatan rawatan kesihatan sangat teruk. Pada tahun 2019, Mali mempunyai tahap kesihatan buruk. Kira-kira 106 kanak-kanak daripada 1000 kelahiran akan meninggal dunia ketika lahir. Okay, bertambah buruk apabila 587 daripada setiap 100,000 kelahiran ibu yang bersalin akan meninggal dunia, dan salah satu daripada kadar kematian ibu tertinggi di dunia. Penyakit malaria dan denggi menjadi pembunuh nombor 1, menganggut lebih banyak nyawa di Mali. Okey, seterusnya Mali mencapai kemerdekaan pasca kolonialisme. Mali mencapai kemerdekaan daripada Perancis pada tahun 1960-an. Negara yang baru lahir ini terus menggunakan sistem penjagaan kesihatan yang sedia ada lah, tidak berubah. So, sistem itu muncul 50 tahun sebelumnya dan tidak berkembang mengikut keperluan semasa. Perkara ini berterusan sehingga tahun 1980-an. Okay. Seterusnya, inisiatif Bamako dilancarkan pada tahun 1987. Inisiatif ini mendapat cadangan daripada UNICEF dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Dinamakan sepanjang ibu kota Mali. Inisiatif ini terbukti bermasalah lah. Inisiatif tersebut meminta pesakit membayar untuk perkara seperti perkhidmatan kesihatan dan ubat untuk menjamin kos dan dana yang tidak dapat ditanggung oleh hospital lah. Baik, pasca pelaksanaan, polisi percuma itu ibu mengandung dan kanak-kanak di bawah 5 tahun telah memberikan faedah. Model ini menarik perhatian masyarakat dari perkhidmatan hospital yang mahal kepada rawatan berasaskan komuniti. Okay, biasanya ini WHO lah. Yang bawah 5 tahun tu biasanya program imunisasi. Jururawat kini boleh melakukan perjalanan dari rumah ke rumah. Ini panggil home visit lah. Memberi perkhidmatan kepada ibu dan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Okay. Hasilnya sangat berkesan dengan kematian bayi menurun 95% di daerah Bamako. Dr. Harry Jensen, seorang profesor sains kesihatan Global University of California, San Francisco, mengatakan pendekatan kematian kesihatan di Mali telah mengambil langkah politik yang sangat berani dan berani untuk membuat perubahan penjagaan kesihatan yang aktif. Okey, pandemik COVID di Mali dikatakan agak bermasalah juga kerana fasiliti yang tidak baik, dan oleh itu penduduk dan negara Mali sepatutnya mengembangkan norma baru kehidupan untuk memusnahkan rantaian COVID. Okey, bantuan asing. Sebilangan negara barat telah membantu Mali, negara miskin yang baru mulai baru mula nak mengasai pembangunan kemodenan oleh kisah semasa Belanda. Projek mempercepatkan kemajuan menuju liputan kesihatan sejagat PECSU adalah usaha bersama antara Kedutaan Belanda dan Pembiayaan Global Bank Dunia dan Kementerian Kesihatan di Mali. Amerika Syarikat dia pernah memberi dana sebanyak 45 juta
oleh sebuah syarikat pembangunan antarabangsa untuk memperkuatkan sistem kesihatan dan membiayai Mali. Kalau untuk makluman para lecturer dan rakan-rakan sekalian, Mali hanya mempunyai satu ambulans saja. Dalam satu negara hanya satu ambulans saja yang ada di Mali. So itu amat menduka citakan. Okey, sekian, terima kasih. Saya akan berdekat sahabat saya. Perbezaan antara Turki dan Mali. Ekonomi Mali sangat bergantung pada pertanian, dengan sebahagian besar penduduk di luar bandar terlibat dalam pertanian sara hidup. Kekayaan berpotensi besar Mali terletak pada perdagangan dan pengeluaran komoditi pertanian, ternakan dan ikan. Kawasan pertanian yang paling produktif terletak di tebing sungai Niger, Niger Inner Delta dan wilayah barat daya di sekitar Sikasso. Manakala Turki ekonomi pasaran bebas. Turki didorong sebahagian besarnya oleh industri dan semakin meningkat sektor perkhidmatan, walaupun sektor pertanian tradisionalnya masih menyumbang sekitar 25% pekerjaan. Industri otomotif, petrokimia dan elektronik telah bertambah penting dan melampaui sektor tekstil dan pakaian tradisional dalam campuran ekspor Turki. Kestabilan politik dan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih di atas pembentangan sahabat-sahabat saya tadi. Sebenarnya yang kita maklum bahawa kita sudah kenal Mali, sebuah negara yang kita tidak kenal selama ini, dan pada hari ini dengan pembentangan yang telah kami jalankan, kita dah mula kenal Mali, di mana kedudukan Mali dan juga sejarah, ekonomi dan juga geografi Mali. Dan kita tahu Turki, sebuah negara yang tidak asing lagi, sebuah negara yang memang telah lama terkenal, bermula dengan Turki Uthmaniyah dan kekalahan pada peperangan dunia yang pertama dan diperintah oleh presiden yang pertama iaitu Kemal Atatürk. Dan kita lihat perbandingan antara Mali dengan Turki adalah amat tidak adil jika kita bandingkan Mali dan Turki, kerana kedua-duanya adalah ibarat langit dan bumi, amat jauh. Kita tahu Mali adalah merupakan negara yang 10 di antara 10 negara yang termiskin di dunia, manakala Turki adalah negara yang pesat membangun, sebuah negara yang hebat, terkenal dengan pelbagai pencapaian yang telah mereka dapatkan, dan juga sebuah negara di dalam gabungan EU. Dan kita di sini kedua negara adalah ada mempunyai persamaan, iaitu negara Republikan, dan juga kedua-duanya adalah negara Islam, iaitu satu negara yang maju, satu lagi negara yang mundur. Namun kita lihat di sini bagaimanakah usaha Mali, sebuah negara yang sedang membangkit daripada kemiskinan untuk terus berjuang menjadi sebuah negara yang stabil di Afrika, dan insya-Allah pada masa akan datang akan menjadi satu negara yang contoh ke atas pembangunan di Afrika. Manakala kita lihat Turki, sebuah negara sekular yang sedang menerapkan nilai Islam di negaranya, dan bagaimanakah mereka ingin membantu negara-negara muda seperti Mali ini untuk bangkit bersama untuk mencapai kesejahteraan dunia global. Untuk itu kita lihat di mana keadaan negara kita, kita harus bersyukur. Apa yang dapat kami lihat sini, kita harus bersyukur di atas kesedaraan di negara kita ini telah memberikan kita kemewahan, kesenangan dan kemudahan kepada kita di segi fasiliti pendidikan dan juga kesihatan. Sehingga hari ini kita masih lagi tidak menerima beban jika kita ingin mendapat rawatan di hospital kerajaan, kerana kerajaan telah menjaga kita daripada dalam perut sampailah kita ke umur usia yang telah berusia. Jadi itu bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita bersama-sama dengan kerajaan, bersama-sama dengan rakyat kita agar dapat menjaga kemakmuran dan kedamaian, kestabilan negara kita, supaya Malaysia akan terus menjadi sebuah negara yang maju di bawah cetakan kita sendiri. Itu terima kasih di atas Miss dan berpeluang bagi kita untuk membuat perbezaan di antara negara iaitu Mali dan juga Turki, dan kita berharap agar kos ini akan terus sukses dan kita akan sama-sama berjaya, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih.